Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hari ini kita teruskan lagi program Iqra kita dengan satu helai satu hari, yang mana pada hari ini kita berada di awal permulaan suratul An'am. Jadi memandangkan kita berada di permulaan ataupun di awal, bahagian awal ataupun helaian yang kedua. Helaian pertama bermula dengan muka surat 128 hingga 129. So insya-Allah pada hari ini kita akan mula baca pada muka surat 130 hingga 131. Jadi boleh dikatakan muka surat ini ataupun helaian ini kita dikira masih berada di permulaan surah Al-An'am. Sebelum saya teruskan ataupun kita teruskan pembacaan untuk helaian pada hari ini, suka untuk kita sama-sama melihat kepada muqaddimah suratul An'am. Walaupun sebelum ini kita pernah lalui surah Maidah, surah Nisa, Ali Imran, Baqarah, surah-surah yang panjang. Ini kategori-kategori surah-surah yang panjang. Jadi pada suratul An'am, surah ini diturunkan di Mekah. Maka bila mana surah ini diturunkan di Mekah, maka dia kategori surah-surah Makkiyah ataupun ayat-ayat Makkiyah. Yang bernama suratul An'am dengan makna binatang ternak, binatang ternakan. Berada pada kedudukan surah yang ke-6 dalam susunan turutan, yang mana terdiri daripada 165 ayat. 165 ayat. Yang mana surah ini dikategorikan surah Makkah yang diturunkan di Mekah. Dinamakan juga surah Al-An'am, iaitu surah yang dinamakan An'am ini, ya surah bermakna binatang ternak ini, kerana ada disebut perihal berkenaan dengan ternakan pada ayat bermula pada ayat 136. Walaupun ayat dalam surah ini ada 165, tetapi cerita dengan lebih detail atau tepat berkenaan dengan binatang ternak ini ada diceritakan bermula pada ayat 136. Jadi sedikit berkenaan dengan kandungan surah ini yang menerangkan dalil-dalil dan bukti yang menegaskan tentang tauhid. Satu perkara yang kita kena faham dalam kita membaca Al-Quran, antara objektif utama ataupun maksud utama Al-Quran adalah untuk membetulkan tauhid. Membetulkan kepercayaan kita tentang esanya Allah, tentang ketauhidan, kepercayaan manusia tentang Allah. Jadi bila kita baca mana-mana surah pun, sepatutnya ayat-ayat yang dibacakan ini menambahkan ketauhidan kita kepada Allah. Jadi begitu juga dengan surah ini, surah Al-An'am, yang mana dalam surah ini menerangkan berkenaan dengan dalil-dalil dan bukti yang menegaskan tentang tauhid, iaitu keesaan Allah Jalla wa'ala. Juga berkenaan dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diragui oleh musyrikin Mekah dan juga ahli-ahli kitab yang lain, musuh-musuh dan sebagainya, tentang kerasulan Nabi. Jadi ditegaskan lagi oleh Allah SWT dalam surah Al-An'am bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi lagi rasul yang diutuskan oleh Allah. Dan juga satu perkara yang penting berkenaan dengan akhirat. Jadi antara keutamaan Al-Quran, maksud besar Al-Quran diturunkan untuk mengajarkan tauhid pada manusia, dan yang keduanya mengajar ataupun memberitahu tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dalam istilah pengajian yang dipanggil risalah. Utusan Allah Taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Allah SWT telah mengutus Nabi SAW sebagai Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat dia. Jadi maksud besar Al-Quran, pertamanya tentang tauhid, yang keduanya tentang kerasulan Nabi SAW, dan yang ketiganya tentang akhirat.
Jadi tidak ada pada mana-mana kitab yang menceritakan tentang akhirat sebegitu detail berbanding dengan Al-Quran. Satu perkara yang kita kena faham, kenapa akhirat diceritakan dengan begitu banyak dalam Al-Quran? Kerana akhirat adalah satu tempat yang pasti, yang mana setiap daripada kita pasti dan pasti akan pergi. Tidak ada satu orang pun yang terlepas. Semuanya, selagi mana dia spesies manusia, dia akan pergi, dia akan ke akhirat. Dia akan melalui alam akhirat untuk dihisap dan dibalas. Jadi akhirat adalah satu perkara yang pasti, kehidupan yang benar, tidak ditolak. Satu. Yang kedua, kerana akhirat tidak ada orang yang pernah pergi untuk balik cerita pada kita. Jadi akhirat adalah satu perkara ataupun satu perkara alam ghaib yang mana tidak ada satu orang pun lebih tahu berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia melibatkan akhirat, satu alam yang ghaib, yang tak pernah ada orang pergi untuk dia bawa balik cerita pada kita, maka Allah SWT telah ceritakan perkara ghaib ini dalam Al-Quran. Jadi bagi kita hamba yang baca Al-Quran, sepatutnya ayat-ayat yang menggambarkan akhirat menyebabkan rasa cinta kita pada akhirat makin menebal. Apa maksud zuhud? Salah satu maksud zuhud adalah kurang minat pada satu benda kerana telah minat pada satu benda yang lain. Kenapa salah satu makna zuhud adalah kerana kita kurang minat pada satu perkara kerana kita telah minat pada satu perkara yang lain. Jadi, satu orang akan dikategorikan sebagai zuhud bila mana dia kurang minat pada dunia. Kurang minat pada dunia, kurang cenderung pada dunia kerana dia telah minat dan cenderung cinta daripada akhirat lebih berbanding dengan dunia. Jadi insya-Allah bila mana kita baca tentang surah-surah antaranya yang jelasnya surah An-An'am ini, perkara tentang ketauhidan, kerasulan dan akhirat itu makin bertambah. Yang seterusnya membentangkan hujah-hujah yang menolak tentang kesamaran atau yang mengelirukan. Dalam surah An-An'am ini ada ayat-ayat yang menerangkan tentang hujah-hujah untuk menolak kesamaran yang didatangkan oleh musuh-musuh untuk mengelirukan kita. Yang seterusnya untuk mendedahkan kepercayaan sesat kaum jahiliah terhadap binatang-binatang. Kerana surah An-An'am, surah yang diberi nama binatang ternak. Kenapa? Kerana dalam kepercayaan jahiliah dulu ada kepercayaan sesat berkenaan dengan binatang. Mendedahkan kepercayaan sesat kaum jahiliah terhadap binatang-binatang ternak dan tentang perbuatan mereka menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Mereka boleh halalkan sesuatu mengikut suka dia. Mereka boleh haramkan sesuatu mengikut suka dia. Contoh saya bagi tahu dalam surah Maidah. Dalam surah Maidah ayat 103 Allah SWT beritahu ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilah wala hamin walakinnal ladina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham, tetapi orang-orang kafir melakukan pendustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikiran. Jadi apa itu bahirah? Bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham. Empat jenis binatang. 4 jenis binatang yang diharamkan oleh orang jahiliah daripada memakan dia. 1, bahirah. Apa dia bahirah? Iaitu unta betina yang telah beranak 5 kali. Unta betina yang direkod tentang beranak dia tu, dan unta ini telah beranak untuk kali kelima. Dan kali kelima yang dia beranak tu, dia dapat unta jantan. Jadi dia dinamakan bahirah. Unta bahirah. Iaitu unta ni telah beranak 5 kali dalam hayat dia tu, dalam umur dia telah 5 kali beranak. Tetapi yang kelima itu, giliran kelima dia beranak itu dapat jantan. Maka unta ini, apa dia orang jahiliah akan buat? Unta ini akan dibelah telinga dia. Telinga unta akan dibelah. Kemudian dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan susunya pun tak boleh diambil. Lok gitu. Ini kepercayaan yang ada dalam Arab jahiliah terhadap binatang-binatang.
Jadi unta ni binatang ternakan. So masuk dalam kategori surah An'am yang kita nak baca pada hari ini dan seterusnya. Seterusnya tentang saibah. Tadi kan dia ada sebut wala min bahiratin wala saibatin. So apa itu saibah? Saibah ini unta betina juga yang dibiarkan pergi ke mana sahaja lantaran sesuatu nazar. Maksudnya ada orang nazar dah unta ni berlaku sekian-sekian di nazar bahawa dia takkan gunakan dia. Jadi unta betina yang dibiarkan pergi ke mana sahaja lantaran kerana sesuatu nazar, ada orang nazar atas dia, atas binatang ni. Seperti mana orang Arab dahulu punya nazar dia bentuknya, dia kata jika seorang Arab jahiliah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah apabila maksud perjalanannya berhasil dan selamat. Maksudnya dia guna unta tu berjalan ke satu perkara, perniagaan ke, perjalanan ke, pekerjaan yang berat ke, perjalanan yang jauh ke, dia nazar. Kalau selamat, siapa maksud dia, so unta ni dia akan jadikan saibah. Dia akan lepas. Loh, tak cara dah. Kerana unta ini telah membantu dia seolah-olahnya kefahaman yang berlaku di situ telah membantu dia mencapai matlamat dia. Jadi dua lagi contoh itu kita akan kongsikan pada edisi seterusnya yang mana antara kepercayaan-kepercayaan sesat yang ada pada Arab jahiliah berkenaan dengan binatang ternakan ini, yang mana mereka sendiri menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, sedangkan Allah SWT terang-terang menghalalkan unta untuk dimakan. Jadi setelah menceritakan perihal Nabi-Nabi alaihissalam, ada juga berkenaan dengan cerita Nabi dalam surah An-An'am yang menjadi ikutan dan menegaskan bahawa Al-Quran mengandungi berkat, iaitu amat banyak faedah dan manfaatnya yang akan didapati oleh orang beriman yang mematuhi ajarannya, lalu diterangkan tentang orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ada juga diterangkan tentang orang yang mati dalam keadaan kafir. Mereka akan diseksa oleh malaikat-malaikat azab, mulai dari mereka berada dalam sakatul maut lagi. Sakatul maut tu mereka dah azab dah. Ini antara azab-azab yang Allah Ta'ala beri pada orang kafir ataupun orang yang tidak beriman dan dihinakan dengan sehina-hinanya. Jadi surah ini diakhiri supaya tiap-tiap seorang yang beriman mengakui nikmat hidayah petunjuk Allah yang menyebabkannya berada dalam Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW, lalu diperintahkan supaya setiap orang yang beriman menegaskan dengan sepenuhnya tauhid. Iaitu sesungguhnya sembahyangku. Sebab dalam surah An-An'am ada satu ayat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, solatku dan ibadatku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Jadi setelah pada ini kita akan terus membaca surah Al-An'am pada siri-siri seterusnya. Mudah-mudahan kita mendapat gambaran yang jelas berkenaan dengan surah Al-An'am ini, insya-Allah. Jadi kepada yang baru saja bersama dengan kita, kita akan mula membaca surah Al-An'am dengan ayat ke-19, iaitu pada muka surat 130 dan 131 untuk hari ini, insya-Allah. Jadi sama-sama kita ambil bahagian, bersiap sedia, dan harap-harap perkongsian yang diberitahu mukadimah tentang surah ini, sidang penonton sekalian mendapat gambaran berkenaan dengan surah ini dan seterusnya, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan ayat 19 pada muka surat 130. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidun baini wa bainakum.
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد نبيا ورسولا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Setakat itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita untuk kehidupan yang sementara ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.